Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dihimpunkan dan insya-Allah kita akan melaksanakan ibadat tarawih bersama-sama. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini, dan insya-Allah besok adalah hari yang ketujuh kita berpuasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan untuk melaksanakan pelbagai amal ibadah yang boleh dilakukan sepanjang Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan pada malam ini adalah puasa tapi tidak solat. Puasa tetapi tidak solat. Tajuk ini sememangnya kalau kita fikir dengan hati yang terbuka adalah amat mustahil lah jika seseorang itu dia berpuasa pada siang hari dan dia berbuka pada malam hari, namun dia tidak melaksanakan ibadah perintah Allah yang lagi satu yang amat penting sekali untuk kehidupan kita di dunia ini, iaitu ibadah salat. Dan ini telah membuatkan saya tak tidur semalam lah, tak fikirkan macam mana untuk kita kupaskan topik pada malam hari ini, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Perkara ini adalah satu perkara yang pelik tapi benarlah. Okay, tapi ia adalah satu perkara yang realiti terjadi, yang berlaku pada umat zaman ini. Ada di antara kita yang puasanya dia berpuasa sehari, okay, dari terbit fajar hingga ke terbenamnya matahari, menahan lapar dahaga. Akan tetapi solatnya dia tidak mengambil indah akan kepentingan solat itu. Okay? Maka kita kena ketahuilah bahawasanya ibadah puasa dan juga ibadah solat itu kita tidak bolehlah membeza-bezakan antara kedua-dua ibadah tersebut. Ia adalah ibadah yang sama penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedua-dua ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kita sebagai umat, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya akan pahala dan dosa yang diberikan kepada kita, maka sepatutnya kita tidak boleh berlaku selektif. Okay? Kita nak buat solat tapi kita tak puasa, ataupun kita nak puasa kita tak buat solat. Okay? Kita tak boleh selektif. Agama Islam yang suci ini adalah satu agama yang holistik, okay? Di mana Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan sesuatu yang ada kebaikannya untuk diri kita. Allah tidak pernah akan perintahkan kita buat perkara yang sia-sia. Malah Allah SWT tegah kita untuk melakukan perkara sia-sia selama kita berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan
dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya mereka itu, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, maka kita tidak boleh selektif. Kita tidak boleh nak pilih mana kita suka hati, ikut suka hati kita. Mana yang susah kita tak buat, mana yang senang kita buat. Kita tak boleh jadi macam itu. Itulah antara punca akibat daripada turunnya balak ke atas umat-umat yang terdahulu, iaitu mereka tutup sebelah mata apabila antara contohnya apabila mereka membaca contoh kitab Taurat, mereka baca tetapi mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka baca. Mereka ikut suka hati sahaja. Apa yang mereka suka mereka ambil, apa yang mereka tak suka mereka tidak ambil. Namun bagi orang yang beragama Islam, mestilah kita mengambil segala, mempraktikkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita secara keseluruhan. Dan sebagaimana kita ketahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi Ramadan. Yang bermaksud agama Islam ni tertegak di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mendirikan solat, mengeluarkan zakat, pergi mengerjakan ibadah haji, dan yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita tengok sebuah rumah tu, mana satu yang kita nak masuk, mana satu yang kita nak miliki? Adakah rumah yang sempurna dia punya pembinaan dia, tiang-tiang dia semua lengkap, rumah tu tertegak dengan megahnya, ataukah kita nak masuk rumah yang tiang dia separuh siap, separuh tak siap, tile dia semua tak ada, tak cukup, yang ada benda yang ada terlebih kat sini, terkurang kat situ. Itulah agama Islam. Kita kena buat seluruh apa yang dikenali sebagai rukun Islam supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dari sini kita boleh lihatlah antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Yang pertama adalah disebabkan kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu lalai, alpa, leka, lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memilih antara satu, nak buat salah satu dan tinggalkan yang lain. Dan kemudian antara faktor yang kedua yang kita boleh melihat apabila mereka ini berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah salat adalah mereka mempunyai ilmu yang kurang ataupun dengan kejahilan diri mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang ditegakkan atau didasari dengan ilmu. Kalau kita nak salat, kalau kita nak berpuasa, kita perlukan kepada ilmu. Kita kena tahu rukun-rukun, kita kena tahu syarat-syarat, kita kena tahu apa yang membatalkan, apa yang dibolehkan. Ini semua kita kena ambil peduli, kena mengetahui, mempelajari dan kemudiannya kita kena ambil tahu juga apakah ibadah yang kita laksanakan itu bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu, apabila kita telah mempelajari perkara-perkara tersebut, maka kita cuba untuk praktikkan dalam kehidupan keseharian kita, di dalam solat kita, di dalam puasa kita. Dan ini semua akan mengundang kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya rahmat Allah jualah yang kita perlukan, yang kita dambakan untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kekal di dalam syurga Allah di akhirat kelak. Nampak macam susah, tak ada benda yang senang, tapi biarlah bersusah-susah dahulu dan pada akhirnya kita akan senang-senang kemudian di akhirat kelak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruh
Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.